Okey. So, untuk kita belajar tentang the first subtopic iaitu cell as unit of life, kita ada dua aim. Yang pertama, you kena explain the structure of prokaryotic cell. So kat sini kalau ikutkan kan, nama ni salah tau. Kalau you jumpa perkataan iot-iot ni salah. Kalau ada perkataan cell, dia mesti prokaryotic cell. Eukaryote cell salah. Eukaryotic cell. Okay. So kita nak tengok apa beza prokaryotic cell and eukaryotic cell. And prokaryotic cell ini usually it is referring to bacteria cell. Apa-apa sel bakteria. Sebab apa? Composition of the cell inside prokaryotic cell is different as compared to eukaryotic cell. Dan dua contoh eukaryotic cell yang kita akan tengok adalah plant cell dan animal cell. Tapi macam saja je. Okay. I choose this 4 diagram. Actually it is representing 3 types of cell only. Sebab eukaryot ni plant dengan animal ni lah contoh dia. Okay. Alright. Tapi you tak boleh lukis dalam bentuk 3D macam ni. Because in some question they might ask you to draw a 2D structure of prokaryote and eukaryote. Ataupun nanti bila bab organel tu dia nak minta kita lukis 2D structure of katalah jasad Golgi. Okay? Kalau sekarang kita panggil Golgi apparatus. This one. Ataupun kita panggil endoplasmic reticulum, dulu you all panggil apa? Kita ada smooth dengan rough endoplasmic reticulum. Dulu panggil apa? Endoplasmic reticulum. Oh, okey. Comelnya nama dia. Jalinan endoplasmic reticulum. Okey. Nice. Alright. So macam mana cara nak lukis yang 2D? Kalau 3D ni nampak kan kita nampak dia terbangun daripada sel. So how we are about to draw. So itu sebab madam kata sediakan kertas bersama dengan you. So nanti madam akan minta lah seorang dua yang ingin try share. Kita akan tengok betul tak cara dia lukis. Tapi kita lukis yang sama lah dulu. Okay. So inilah 3 main type of cell dan kita akan banding bezakan. So we are going to make a comparison. Okay. Dan comparison paling glamour. Yang pertama ini. Antara prokaryotic cell and eukaryotic cell, apa beza yang ketara? Mungkin in terms of the presence of organelle, nucleus and so on. Dan you juga kena tahu, walaupun plant cell and animal cell both are eukaryotic cell, what is the major difference between them? Contoh, organelle semua sama ada. Tapi apa yang dia ada, dia tak ada. Apa yang dia ada, dia tak ada. Dan kita akan buat macam conclusion in terms of overlapping subset tu. Macam maths kan. You buat bulatan kat tengah-tengah ada pertindihan. Apa yang sama-sama dia ada? Apa yang animal je ada? Apa yang plant je ada? So itu aktiviti kita hari ni lah. Alright, so let's go. Okay, the first one. Okay, so you boleh refer pada page 16 nota you. Dan ini contoh gambarnya. So if we are about to draw a prokaryotic cell. Yang yot-yot tadi salah So apa yang struktur penting yang kena ada? Okay, tak perlu lukis 3D macam ni. Okay, so yang pertama you kena tengok berapa layer yang dia ada. Okay, kalau you perasan layer paling luar ni dia ada satu kapsul. Okay, the first one is kapsul. Yang kedua, prokaryotic cell ada cell wall. Dan yang ketiga dia ada plasma membrane. Ada 3 layer badan dia. So this one you kena buat 3 layer lah. Buat bentuk macam kapsul ubat ni. Tapi jangan buat layer ni okay, contoh plasma membrane Okay, the first layer yang madam lukis ni, ini adalah plasma membrane. Okay, so let's say second layer ni yang membalut plasma membrane dah dikira cell wall. Garisan ni je plasma membrane. Antara garisan warna hitam dengan warna biru, this is what we consider as cell wall. Cell wall je. Sebab prokaryotic cell dia ada cell wall. Okay, dan satu lagi layer, let's say yang paling luar, kita buat. Inilah layer, alamak, sorry. Okay, inilah layer kapsul dia. Korang lukis tak ni? Okay, bagus. Okay, dan sebab kita nak letakkan rambut-rambut dia ni macam ala-ala rambutan bujur. Kita buat macam ni sikit.
Okey, alamak buruknya. Okey. So ini 3 lapisan utama dia. Okey. So, seterusnya kalau you tengok, nampak tak untuk flagella dia ni, ekor dia ni, dia panggil flagelli. Jelly sebab ada 2 kot. Okay, dia sebenarnya, ya. Ya, betul. Pandai. Dalam nota you all, dia disebut glycocalyx. Betul? Sebab kalau kita baca, apa fungsi glycocalyx dekat nota kita? Dia kata outer coating of many prokaryote. So dalam rujukan terkini, okey, layer luar ni dia dah tak tulis kapsul. Dia tulis glycocalyx. LYX. Boleh. Glycocalyx atau kapsul kita terima. Maknanya di luar dari sel wall dia ada glycocalyx. Ini yang menyebabkan bakteria ni bila dia duduk dalam usus kita, ada kita punya enzim pencernaan, dia tak musnah. Dia ada banyak layer. Dia tak terus tembus kepada bahagian plasma membran. So yang paling dalam ni tadi adalah plasma membran. Okey. Bila cell structure, you memang lukis kena label. Tak nak lekat pula tulisan saya. Okey. Nampak saya letak pada garisan tau. Okey. Tapi this one pada layer. This one is cell wall. Cell wall dia ni lah yang akan berbeza antara kalau prokariot ada cell wall. Nanti animal pun ada cell wall. Apa beza cell wall dia orang? Dia biasanya adalah composition. Kalau you nak lukis flagella dia, okay, anak-anak, dia sebenarnya mesti dari bahagian dalam. Jadi kena padam sikit. So dia attach pada plasma membran. So maknanya dari plasma membran ni wujudnya struktur yang kita panggil kalau satu flagella. Bakteria ni kalau kita belajar SEM 2 nanti, okay, actually dia boleh ada satu, dia boleh ada banyak. Cumanya kalau kita baca fungsi flagella ni memang untuk locomotion. Ni tak payah tulis pun apa, ni madam tulis sebab nak bagi tahu fungsi. Locomotion ni apa? It is untuk pergerakan. Okay, so dari segi outer, okay, ada satu lagi structure. Okay, structure ni pun ada 2 nama. Okay, kalau dalam nota kita, dia bagi nama dia adalah fimbriae. Okay, ada juga yang bagi nama dia pili. Okay, dia fimbriae ke pili? Ni, yang rambut-rambut dekat bahagian glycocalyx ataupun kapsul ni. Okay, you nak label sebagai apa? Okay, sebab dalam gambar tulis pili ke? Okay, so kalau you label dia sebagai pili pun tak salah. Tapi you kena tahu kalau you label dia sebagai pili, tengok dekat nota muka surat 17. Okay, sac pilus is used to exchange genetic material. Kalau pili ni ataupun sac pilus tu kalau satu, pili kalau banyak. Kalau 2, pili. Okay, sebab tu dia letak pili. Dia untuk change genetic material. Okay, maknanya bakteria ni bila dia attach antara satu sama lain untuk membiak, dia ada masa dia memang buat asexual reproduction commonly, tapi dia boleh juga buat sexual. So dia attachkan pili ni dan dia exchange genetic material antara 2 bakteria. Tapi kalaulah struktur dia biasanya kadang-kadang ada tapi lebih panjang, yang ni kita panggil fimbriae. Yang general tu madam tak terang detail yang nama pelik-pelik sikit je. Okey, kalau fimbriae, kalau you tengok fungsi dia general je. Dia kata untuk attachment. Okey, tak semestinya untuk exchange genetic material, tapi bukan untuk pergerakan. Jangan kata rambut-rambut dekat tepi bakteria ni untuk berenang. No. Okey, it is not for swimming. Okey, sebab yang bergerak adalah struktur flagella ni. Okey, so dari segi outer structure dah settle. Okay, apa yang ada kat dalam? Okay, ini penting. Kalau you tengok kat dalam ni ada ni kan gumpalan-gumpalan ni. Cara lukis gumpalan ni just buat satu garisan je. Tapi garisan you ni walaupun you buat gumpal-gumpal, ni nampak ni terbuka kan? So you kena endingkan dia bercantum kat situ. Kenapa? Dan dia akan ada satu lagi structure. Dua-dua ni adalah DNA dia.
sebenarnya. Satu DNA bulat. Ini nampak bulat sebenarnya. Bulat kecil. Yang ni pun bulat. Sebab dia macam getah yang panjang dan you gumpal-gumpalkan. Okay. Sebab kalau you tengok, cuba cari structure DNA of bacteria. Dia kat page mana? Dia cerita tentang DNA of bacteria. Muka surat 16, point nombor 2. Okay. Dia kata unicellular organism. Dia ni kalau kita lukis ni satu sel. Okay. Dia without nucleus. No distinct nucleus. Kita tak nampak pun structure nucleus. Ini plasma membrane. Dalam ni terus. Structure yang dalam ni tahu tak apa? Ini adalah cytoplasm. Okay, so there are no nucleus. Dan dalam cytoplasm dia terus ada structure DNA dia ni. Di mana kalau yang gumpal-gumpal ni kita panggil dia sebagai nukleoid. Dan kalau yang bulat satu lagi ni adalah plasmid. Nanti masa kita belajar chapter 8, kita akan belajar detail pasal plasmid ni. Sebab dia boleh hidup antara dua-dua ni tau. Maknanya, kalau dia ada nukleoid ni sahaja pun dia boleh hidup. Kalau plasmid ni ada pun sekali dengan nukleoid dia boleh hidup. Yang utama nukleoid ni lah. Dan kedua-dua ini adalah DNA kepada bakteria dan adalah circular DNA. Sebab tu Madam kata kena cantum kan. Kalau DNA kita, dia tak circular. Sebab DNA kita mula kat satu hujung, habis satu hujung. Ni tak. DNA dia sebenarnya double helix juga. Okay, tapi bercantum. Okay, itu maksud circular DNA. Okay, so selain dari circular DNA dan cytoplasm, yang penting ni, bulat-bulat kat dalam ni. Okay, that bulat-bulat tu you buat bintik-bintik je. Then you can label it as, apa nak label? Okay, ini adalah ribosome. Okay, disebabkan unicellular organism ini, dia kan dipanggil prokaryote, before nucleus. Okay, dia adalah unicellular organism without nucleus ataupun without organelle. Bukan tak ada langsung organelle, dia ada ribosom. Tapi ribosom ini kita akan belajar dalam next class. Dia adalah organelle yang tak ada membran. Bila dia tak ada membran yang membalut dia, sebab tu dia boleh ada dalam prokaryotic cell. So, kalau you tengok, takkan ada kloroplas, takkan ada jasad Golgi sebab semua organel-organel itu ada membran. Okay, tapi ada satu struktur penting tak ada dalam gambar ni yang tadi kawan you ada sebut, dia menggantikan mitokondria dalam bakteria. Tadi saya ada dengar. So dia adalah, you padam sikit dekat plasma membran sebab dia continuous dengan plasma membran. Dan ini adalah struktur yang menggantikan mitokondria dalam prokaryotic cell. Apa nama benda ni? Mana kita nak tarik ni? Okay, ini adalah mesosome. Ada tak mesosome dalam nota kita? Oh, tak ada mesosome. Okay, so saya saja je ajar satu, mesosome. Di mana fungsi dia sama macam fungsi mitokondria. Beza dia sekarang ni, dia bukan membran, dia continue dengan plasma membran. So dia untuk sintesis ATP. Okay, so untuk dalam ni tak perlu buat bintik-bintik lain. Tak payahlah buat cytoplasm ada bintik-bintik, tak perlu. Cukuplah macam ni. Dan ada lagi tak struktur penting yang kita tak label? Saya rasa cukup lah. Okay, ini dah cukup dah untuk melukis struktur prokaryotic cell secara 2D. Okay, so ni tak nak confuse, saya padam. Oh, sorry. Okay. Alright, so jom kita tengok pula the second structure iaitu plant cell and animal cell. Okay, ni tadi nampak tak? Dia tak ada organelle. DNA dia pun duduk dalam cytoplasm. Organelle yang dia ada hanyalah ribosom yang merupakan non-membranous organelle. Organelle yang tak ada membran. Okay. So, next. Okay, animal cell. Takkan kita nak lukis macam ni kan? Okay, so animal cell macam mana cara nak lukis? Okay, animal cell. Jangan tengok dekat mana-mana buku. Dia buat dua lapisan plasma membran. Tak payah. Plasma membran ni satu garis je. Tak boleh buat dua macam ni. Salah. Bila you buat ada dua garisan macam ni,
bermakna plasma membran ini dah jadi cell wall. No. Okay, satu garisan je. So this is what representing our plasma membrane. You all lukis tak ni? Okay. So, nukleus. Nukleus ni takkan nak lukis macam ni. Ini 3D. Okay, so sebenarnya bentuk nukleus biasa kalau dekat animal cell dia akan berada di tengah. Okay, dan nanti grup-grup ni masa you buat latihan yang madam nak kita bincang dalam kelas hari Isnin nanti. Okay, macam mana nak lukis nukleus ni 2D? Okay, dia sebenarnya bulatan. Tapi dia ni kategorinya double membrane organelle. So dia ada dua membran. Sebab itulah dalam prokariot tadi dia tak ada. Sebab nukleus ni dua membran. Tapi kita belajar juga hari tu dalam nukleus kan ada DNA. Okay, jadi DNA ni nanti bila mRNA dah salin dia kena keluar melalui struktur yang kita panggil nukleopore. Jadi cara nak lukis nukleus adalah kena ada dua lapisan, outer membrane dan inner membrane macam ni, dan kena ada lubang-lubang ni. So ini adalah struktur nukleus. Di mana satu lagi struktur kat dalam ni you kena buat dia ada bulat macam ni. Tapi kita tak label lah dekat dalam animal cell ni detail nucleopore, nuclear envelope, nucleolus, tak lah. Cuma nak cakapnya kalau lukis nukleus secara 2D, ini cara nak lukis. Dia kena ada dua membran, ada nucleolus kat tengah dan ada lubang-lubang kat kiri kanan dia. Okey, dan pada nukleus ni kalau you tengok, okey, kalau tak nampak madam besarkan sikit. Nampak tak? Dia akan ada satu organel akan terus attach pada nukleus membran. Actually dua. Okey, yang ni sebenarnya adalah endoplasmic reticulum. Yang warna ni nampak ER. Yang ni adalah Golgi complex atau jasad Golgi yang you sebut tadi itulah. Okey. Tangan. Okey. So jom kita lukis macam mana nak lukis struktur ni. Okey. Nukleus ni kategorinya double membrane. So dia ada double membrane organelle, dia ada dua membrane. Yang lain-lain ni, yang double membrane adalah, okey, madam buat kategori double membrane. Double membrane ada dua je. Okey, nukleus dengan double membrane. Okey, simbol dia madam buat macam ni. Dua ni je. Kalau dalam animal cell. Actually ada tiga je organelle yang double membrane. Nukleus, mitochondrion dan juga chloroplast. This one you boleh tengok, dia tak ada pecahan dia. Okey, tak apa, nanti madam buatkan. Okey, tiga je. So macam mana kalau nak lukis mitochondrion? Mitochondrion ada banyak pada bahagian cytoplasm ni kan. Okey, macam mana nak lukis? Okey, ni cytoplasm. Okey, so cara nak lukis dia ialah you buat bentuk bujur. Mitokondria dia bujur. Itu outer membrane dia smooth. Inner membrane dia berlipat-lipat. Tak nampak madam? Okey, kejap. Padam balik. Okay, saya besarkan. Cara nak lukis mitokondria. You buat bujur. Okay, outer membrane dia double membrane juga. Membran luar dia smooth. Membran dalam dia ni berlipat-lipat. Folded. Tapi bahagian tepi dia tak folded. Nanti you baca kenapa dia folded. Kena jawab dalam soalan yang untuk Isnin. So macam ni cara nak buat mitokondria. Tak payah lukis macam ni. Okay. Outer membrane smooth, inner membrane folded. So this is kalau satu kita panggil mitochondrion. Sebab tu kategori diorang berdua ni double membrane. Okey, yang lain-lain, okey, diorang semua adalah single membrane organelle. Okey, apa maksud single membrane organelle? Masa kita lukis dia tak perlu dia single. Okey, dia tak perlulah kita nak buat dua lapisan. Okey, contohnya sekarang madam buat pakai warna biru.
Yang attach pada plasma membran ni kita panggil endoplasmic reticulum. You akan belajar ada dua jenis endoplasmic reticulum. Yang pertama, dia dipanggil rough endoplasmic reticulum. Di mana, ni contoh dia dia akan attach tau, dia bersambung pada permukaan nukleus. Okey, dan dia berlipat-lipat juga. Okey, kalau dia berlipat-lipat, tapi single membrane, kita tak buat dia double membrane. Tak ada lapisan. Okey, dan kalau permukaan dia ada bulat-bulat macam ni, iaitu ribosom attach pada dia. So, this structure kita akan label sebagai rough endoplasmic reticulum. Okey. Dan dekat rough ini ataupun dekat kawasan lain mungkin juga akan attach satu lagi structure. Okey, di mana dia endoplasmic reticulum juga. Sekejap, besar sangat. Okey, tapi dia punya bentuk sekejap, medium besarkan. Okey, cara nak lukis kalau macam ni dilepeh-lepeh je. Okey, dan ada ribosom. Kalau yang tu, satu lagi tu, dia macam ni juga. Tapi hujung dia bulat. Dan dia tak ada, dia macam batang pipe yang bercantum-cantum. Okey. So kalau yang macam ni attach pada nukleus envelope juga. So ini adalah smooth endoplasmic reticulum. Dua-dua ni, okey, nanti kita kaitkan dengan fungsi dia bila kita belajar. Okey, kena berada pada nukleus envelope. Dan kalau you tengok dia bersambung antara satu lapisan dengan lapisan dia bersambung. Sebab tu kalau dalam nota you baca dia akan sebut perkataan connected with one another. Continuous atau connected. Okay, dan dia mesti berhampiran dengan jasad Golgi yang you all sebut tu. Tapi jasad Golgi dia lepeh-lepeh macam ni juga, cuma dia tak bersambung. Dan hujung dia kita lukis macam ni. Satu lapisan. Biasanya kita akan buat 3 lapisan lah. Dan size dia different. So ini adalah structure dalam bahasa Inggerisnya G mesti wajib huruf besar. Nama orang ni. Okay, Golgi. Nak senang kita sebut Golgi body lah. Ada buku dia pakai Golgi apparatus. So bila ada nukleus dekat tengah, okey, dua organel ini dia ada fungsi dalam nak menghasilkan. Kalau rough ER ni dia berkenaan dengan penghasilan protein. Sebab dia ada ribosom. Ribosom ni kan you ingat kan, dekat ribosom mRNA akan bind dan kita akan hasilkan protein. Tapi kalau smooth ni dia lebih kepada penghasilan lipid, lemak you, karbohidrat. Dan siapa yang nak tolong packing kan untuk jadi enzim ke apa? Golgi body. So ini yang madam nak you study masa weekend nanti, apa fungsi setiap organel-organel ni. Ni cara lukis je dulu. Okay, apa yang ada. Okay, so kita dah cover. Okay, actually dalam animal cell kita tak highlight pasal vokul ni tau. Kalau dia ada, dia adalah sangat kecil. So kita tak perlu cerita pasal vokul lah. Okay, dalam animal cell. Okay, now apa lagi yang tak ada? Okay, animal cell juga akan ada centriole dan lysosom. Ini yang kita tak akan jumpa dekat dalam plant cell. Okay, dalam plant cell dia tak ada centriole untuk cell division. So kalau kita nak lukis yang 2D, centriole kita kena lukis dalam bentuk macam ni je. Dia dalam bentuk sudut 90 degree ni dan you boleh label dia sebagai centriole. Ni gambar cara kita nak lukis tau. Kalau hakikat sebenar dia memang macam ni, ada jalur-jalur lah. Dan untuk lukis lysosom macam mana? Ini pun yang hanya ada dalam animal cell. Kalau lysosom you buat bulat, dalam dia you buat bintik-bintik. Di mana kita rujuk kepada enzim yang ada dan fungsi lysosom itu sendiri. Dah lah, inilah antara struktur yang penting. Okay, so kalaulah kita nak kena compare kan, sekejap. Medium safe Kadang-kadang tak boleh nak bagi you nota ni. Okey. Kalaulah kita nak compare kan,
Okay, animal cell yang merujuk kepada eukaryotic cell dengan prokaryotic cell ni tadi. Okay, apa bezanya anak-anak? Okay, kalau kita tengok, nukleus obvious tak ada. Okay, dan ada ke dia organel-organel lain tu? Apa contoh tadi Golgi, rough endoplasmic, mitokondria, semua dia tak ada. Sebab itulah sifat-sifat prokaryotic cell. Okay, sebelum saya suruh you lukis plant cell, kita tengok sikit. Okay, apa persamaan antara prokaryotic cell dengan eukaryotic cell? Oh, tadi saya tak buat DNA. Silap, jap. Okay, kalau DNA, kat mana DNA kita? DNA ni dalam nukleus lah. So, you boleh lukis macam ni. Ni DNA kita. Dan dia ada dalam nukleus. Ada membran yang membalut dia. DNA. Okay, tapi kalau prokariot tadi tak ada kan? So, Mel lah, lukislah kejap. Mari lukis plant cell. Macam mana you nak lukis plant cell? Okay, apa beza plant cell dengan animal cell? Okay, kalau plant cell ni, okay, biasa saya akan lukis di 4 segi. Tapi layer yang paling luar sekarang yang saya lukis ni bukannya plasma membrane. So, dia akan ada 2 lapisan. Okay, so layer ni bolehlah kita label sebagai cell wall. Tapi lapisan ini kita label sebagai plasma membrane. Okay, dan you kena ingat, ini adalah struktur yang membezakan. Dalam plant cell, dia penting untuk ada vakuole ni, di mana air keluar masuk yang memastikan plant cell tu boleh segah ataupun terjik ke, dia layu ke, adalah kuantiti air dalam vakuole. So, ini yang tadi kita tak nampak pada animal cell. Okay, so, you boleh lukis, dia boleh kat tengah-tengah juga dia lagi tepatnya kat tengah-tengah. Okay, ataupun kat tepi ni pun tak apa. Okay, vakuole. Okay, dan dia ada organel lain ni. Yang kita panggil chloroplast. This is another organel yang bersifat double membrane. So, total yang ada double membrane ada berapa organel? Organel ni sebenarnya ada 9 tau anak-anak. Ada 9. So, yang double membrane ada 3. Nukleus, mitokondrion dan chloroplast. Okay, so kalau nak lukis chloroplast ni, kita warna hijau lah sebab dia chloroplast kan. Okay, kita besarkan sikit. Okay, dia double membrane tapi dia bulat, dia bujur. Kalau mitokondria tadi lapisan yang dalam akan berlipat-lipat, dia tak. Okay, kalau nukleus bulat. Okay, kalau katalah kita lukis nukleus kan tengah ni kan. Bulat. 2 lapisan. Tapi bezanya macam mana? Nukleus dia kena ada lubang-lubang. Ada nukleus spore untuk membenarkan maklumat genetik ni keluar. Okay, if berlaku proses transcription macam yang kita belajar sebelum ni. Ada nukleolus, ada DNA. Okay, kalau chloroplast tadi, okay, selain dia ada double membrane, dalam dia ada kepingan-kepingan. Kepingan-kepingan ni nanti you all kena belajar detail dalam question tu. So, you kena lukis macam ni, at least. Sebenarnya dari antara kepingan tu berlapis-lapis. So, kalau lukis bukan satu lah. Let's say lah ada 2. Sama juga. Okay, so ini nak merujukkan kepada struktur chloroplast secara 2D. This one is nucleus. Okay, dan dalam plant cell, inilah 2 yang membezakan. Dan dia tak ada lysosom tadi. Dan dia tak ada centriole yang ada dalam animal cell tu. So, apa lagi yang dia ada? Kita kecilkan balik. Apa dia ada? Okay. Okay, kalau kita tengok, okay, kalau you tengok kat sini, ini kita tak belajar dalam silibus kita tak ada peroxisom ni, tak ada. Okay. Vesicle ni pun tak payah sebab dia menggantikan lysosom. Okay, ribosom. Nampak dia ada juga ribosom. Ada juga rough ER. Ada juga Golgi kompleks ni G besar. So maknanya kena lukis lah yang macam tadi tu. Maknanya dari sini ada
yang berlapis-lapis dan di atas dia ada bulat-bulat. Siapa nama yang ni tadi? Lapis-lapis bulat-bulat. Ataupun lapis-lapis hujung dia macam batang paip, tubul. Dan dia juga ada lapis-lapis tapi tak bercantum. Siapa ni? Kena ada lah. Tak nak nama orang putih dia. Apa? Golgi body, pandai. Okay, Golgi body. Okay, yang ada bintik-bintik ni. Jangan rough je Rough. Rough apa? Endoplasmic reticulum. Okay. So this one, level lah. Kita buat macam ni. Smooth. Okay, ada satu lagi organelle tak ada. Apa dia? Yang penting. Pandai. So, plant cell masih juga ada mitokondria. So, lukislah katalah mitokondria. Okay, buat lipat. Hujung dia tak lipat. Lipat. You lukislah comel-comel. Okay. So, madam tak log in tadi. Sekejap. Sekarang baru dia akan... Sekejap Okay, so madam nak try tengok. Sambil-sambil madam nak cerita pasal similarity and different. You all lukis kan? Mai hantar sikit apa yang you all lukis. Okay, jap. Dia macam ni. Okay, cara nak ajar. Untuk next lah. Lepas ni kalau waktu amali tu, saya taklah ambil seorang je punya lab report. Saya panggil nama. Boleh hantar kat bot saya. Okay, so sekarang ni, siapa boleh scan this one? Dia boleh scan. Lepas tu dia ada link. You tekan link tu, masukkan nama you. Boleh tak? Sekejap saya hantar dekat grup. Boleh. Okay. Boleh masuk? Okay, lepas tu masukkan nama. Ni link dia Meda ada bagi kat grup kelas juga. Okay, lepas tu you kena tekan yang bawah tu. Contoh. Masukkan nama. Itulah Ain Balkis. Tekan confirm. Okay, you pergi kepada upload. Klik upload tu. Dia akan minta kamera kan. Klik kamera you. You tangkap gambar. You punya gambar tu. Ini siapa yang pakai komputer lah. And then bila dia dah upload gambar tu, you tekan sending file. Okay, so macam contoh ni ada dah. Okay. Saya tengoklah. Ni Imanina dah hantar. So saya nampak lah ni contoh. Ini ke ini saya punya. Ni Imanina punya. Okay. Berjaya lah masuk. Kita try buka satu. Okay, so nanti boleh hantar. Okay, kita akan tengok dulu. Semua hantar tu. Okay, tak apa. Nanti boleh send dekat saya. Kemudian, okay, saya nak tengok fungsi tu dulu. Nanti kita cover dulu similarity dan different. Okay, so bila kita dah tengok macam ni. Okay, so back pada yang tadi madam ajar. Okay, kita nak bezakan prokaryotik dengan eukaryotik. Dan apa beza plant cell dan animal cell. Okay, benda ni dah ada dalam nota. Memang you boleh baca. So kita tengok sama-sama untuk guide you. Okay, Mehlah tengoklah sekejap sebab dia dah terdownload. Set.
Saya tambah satu page. Hantar lagi tu. Copy. Okey. Ini gambar kawan you ni tadi. Ini adalah gambar dia punya prokaryotik cell. Okey, so betul tak lukis? Betul. Boleh. Cuma next time ingat kalau bio lah dalam soalan kena lukis, lukis kena pakai pensel. Okey. Good. Tapi ternampak salah eja. Ejaan double L. Sajalah. Okey, nukleus. Okey, tak apa, nanti madam tengok-tengok lagi. Kita tengok dulu ni. Okey, untuk similarities. Okey, ingat bila dia kena minta bagi persamaan, kita kena guna perkataan both. Okey? So kita akan guna perkataan both cell contain DNA that carry genetic material. Okay, betul lah. Dua-dua ada DNA. Yang ni ada DNA dalam nukleus. This one ada DNA dalam nukleot ataupun dia punya plasmid. Both cell have ribosome. Ini je lah satu organel yang dua-dua sel ada. Okay, kedua-dua ada plasma membrane. Kenapa kita tak cakap cell wall? Sebab walaupun eukaryotic cell, plant cell tu ada cell wall, tapi animal cell tak ada. So dia tak mewakili semua eukaryotik. So kita pilih ciri yang betul-betul mewakili dua-dua. So it is plasma membrane lah. Bounded by plasma membrane, maknanya membaluti sel tu. Dan kedua-dua sel ada cytoplasm. So 4 benda ni adalah persamaan antara prokaryotik dengan eukaryotik. Tapi kalau you diminta untuk buat perbezaan, okay, apa antara perbezaan you boleh bezakan? Apa yang membezakan sel atas ni dengan dua yang bawah ni? Sebab dua-dua ini dikonsider sebagai eukaryotik sel. So yang pertama you nampak, dia bezakan in terms of DNA. In terms of nucleus. No distinct nucleus have distinct nucleus. Apa maksud distinct nucleus ini? Okay. So kalau you tengok kat sini, nantikan dia lari. Okay, distinct nucleus ini adalah nukleus yang boleh dibezakan. Kalau dalam eukariot, okay, saya tak suka eukariot ni lah. Eukariot tu organismnya. So kita tukar jadi apa? Tukar kat buku you all. Tick cell. Tick cell. Okay. So no distinct nucleus. Okay. Has distinct nucleus. Tapi kalau dalam ayat, you kena gabungkan perbezaan ni dengan perkataan while. So, prokaryotic cell has no distinct nucleus, while eukaryotic cell has a distinct nucleus. Itu satu perbezaan. So, dari yang kedua, kita tengok dia bezakan in terms of DNA. DNA ni macam mana? Kita perihalkan DNA. Apa beza? Dua-dua ada DNA, tapi membezakan diorang tu macam mana? Okay, kalau kita tengok sekarang, okay, nuklear DNA dalam prokaryotic cell bentuknya adalah circular. Dan ini yang kita belajar hari tu. Kita tengok nak jadi kromosom, kalau eukariot dia ada protein. Okay, dia kalau prokaryot tak ada, dia circular dan dia tak ada protein yang terikat. Nama protein tu adalah histone protein. So kena lengkap lah ayat ni. DNA is circular and not associated with histone protein. Manakala while okay, in eukaryotic cell DNA is linear. Maksud linear yang madam kata tadi lah. DNA kita dia tak bercantum antara satu sama lain. This one walaupun dia berpintal-pintal tapi hujung ni dia akan bercantum. So dia circular. Ataupun satu lagi yang plasmid tu. Okay. Tu ciri dia. Okay. Dari segi bounded organelle. Bounded organelle ni apa? Organelle yang ada membrane. Contoh organelle ada membrane adalah semua organelle selain ribosom. Okay. Ribosom tu dia organelle tapi dia tak ada membrane. Okay. Dan juga centriole pun tak ada membrane. Tapi untuk mikroorganism macam bakteria dia tak perlukan centriole tu. Okay. So kita kata prokaryotik do not have membrane bounded organelle. Maknanya kita taklah cakap satu-satu. Prokaryotik tak ada mitokondria, eukaryotik ada mitokondria. Prokaryotik tak ada endoplasmic reticulum. Eukariot ada. Tak. Kita kumpulkan sekaligus. Okay. Untuk semua membrane bounded organelle. Okay, semua membrane bounded organelle. Eukariot ada. Inilah membrane bounded organelle yang you lukis tadi.
Kalau prokariot tak ada. Okay, size of course lah size eukaryotic cell ni lebih besar. Tapi kalau you nak bandingkan, you kena pastikan, okay, you kena sebut dengan lebih detail. Okay, dan yang saya suka ialah in terms of cell wall ni. Kita dah tak cukup masa. Ada lagi 8 minit je. Cell wall, prokariot ni ada cell wall. Okay, eukaryot, plant cell ada cell wall. Tapi apa beza cell wall dia? Kita kena tulis detail. Cell wall of prokaryotic cell diperbuat dari peptidoglycan. Bahan ini yang bina sel wall orang ini. Manakala sel wall diperbuat oleh selulus dalam plant cell. Animal cell tak ada dan ada satu lagi tumbuhan macam cendawan tu kita panggil fungi, diperbuat daripada kitin. So in terms of nak membandingkan yang ini, you kena bagi tahu siapa yang ada sel wall dan bahan apa yang buat dia. Tak boleh secara general. Okay, ini antara yang penting lah. Okay, dan kalaulah kita nak bandingkan antara perbezaan antara animal dengan plant, dua-dua eukaryot. Okay, persamaan both is eukaryotic cell. Kita tahulah dia ada double membrane organelle, ada nukleus. Tapi apa yang membezakan pula? Okay, so kalau kita boleh tengok kat sini, yang pertama in terms of animal, no cell wall. This one, sekolah dulu you buat no cell wall, have cell wall kan? Okay, kat matrik ni, mana-mana yang dia gariskan ni adalah apa yang perlu kita include dalam jawapan kita. Okay, no cell wall, have cellulose cell wall kalau plant cell. Okay, plasmodesmata, okay, not found in cell wall. Yang ni kita tengok detail nanti masa kita belajar fotosintesis. Okay, vacuole, yang ni tak ada, yang ni ada, large. Okay, nucleus often central, nucleus peripheral. Macam tadilah Madam kata, yang ni biasa tengah-tengah. Yang ni dekat mana? Okay, central present, central not present. Okay, so ini you kena baca. Okay, dan kalau kita nak kena highlight lah. Okay, dari segi beza ni. Okay, apa persamaan antara ketiga-tiga ni? Okay, antara dua ni. Okay, ini antara ciri yang plant ke animal ke ada. Endoplasmic reticulum ini termasuklah sama ada rough ataupun smooth. Okay, rough dan smooth. Dua-dua ada. Okay, plasma membrane, Golgi apparatus, mitochondria, nucleus. Tapi apa je yang plant ada? Tapi tak ada dalam animal. Cell wall. Ni kita buat conclusion secara general lah. Mana kotak-kotak ni? Chloroplast. Okay. Central vacuole. Nampak? Dia punya nukleus akan jadi tertolak ke tepi sikit sebenarnya. Dia highlight organel-organel penting. Kalau macam ni dia tak buat rough endoplasmic dengan smooth. Sebenarnya kena ada jugalah. Okay, tapi apa yang ada dekat animal tak ada dekat plant. Ini secara conclusion kita boleh buat. Ini antara benda-benda yang ada pada animal, tak ada pada cell wall. Ada pada plant cell. Small and no vacuole. Centriole tadi Madam highlight dan juga flagella. Ini yang ketara lah. Tapi kalau kita tengok patient ini lebih kepada ayat yang detail dan bila difference kita bandingkan, kita akan gabungkan dengan perkataan while. Okay, so saya nak minta you all akan bacalah balik semua ni dan saya akan bagi satu set soalan di mana you akan fokus set soalan tu. Cara nak jawab dia ialah berdasarkan pada page 20, 21 dan 22. So ada 9 jenis organel yang kita akan bincang Isnin ni. Okay. So untuk 9 jenis organel ini, okay, kita akan bincang dengan cara you yang kena jawab. Okay. So bila you jawab dalam kelas tu, kita akan nilai lah jawapan tu betul ke tidak dan dia akan menjadi aktiviti kumpulan pada hari Isnin ini. Bukan Selasa So hari Isnin ni sesi amali tu kita akan tukar menjadi tutorial. Okay, kelas kita kalau ikut 8 sampai pukul 8 sampai pukul 10 kan. Tapi sesi kelas akan bermula pukul 9. Cuma you all saya nak minta masuk awal sikit dalam pukul 8.45 untuk kita buat setup. Supaya pukul 9 sharp kita boleh terus start kelas. Okay. Nanti detail lain saya akan bagi taklimat kemudian ke dalam voice chat ke apa semua. Okay. So itu saja untuk kelas hari ini. Boleh isi link kehadiran. Saya nak minta seorang wakil kelas forwardkan balik link kehadiran tu. Okay, kejap saya nak stop recording.